Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan tutorial A minggu ke-11 ingin membentangkan tajuk hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami: Nurul Syairah Zakina, Siti Nur Nabila dan Aliyah Hayani. Saya Aliyah Hayani akan menjelaskan tentang pengenalan nafkah. Nafkah berasal dari perkataan Arab yang bermaksud sesuatu yang dibelanjakan daripada wang atau yang senilai dengannya untuk mencukupi keperluan harian. Ibnu Qudamah telah mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang dibelanjakan untuk melengkapkan apa sahaja yang menjadi keperluan asas kehidupan isteri untuk hidup, seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Syed Sawiq perlu menambah bahawa pemberian suami untuk memenuhi keperluan isterinya seperti makanan, minuman dan juga ubat-ubatan adalah wajib, walaupun isterinya seorang yang kaya, mempunyai duit sendiri dan mampu menanggung dirinya sendiri. Seterusnya, kita beralih ke jenis-jenis nafkah. Terdapat dua jenis nafkah, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Nafkah zahir ialah segala keperluan kehidupan seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian. Anggarannya adalah berdasarkan kepada kebiasaan satu-satu negeri dan zamannya. Seterusnya, nafkah batin. Nafkah batin merupakan keperluan dalaman rohani. Antara contoh nafkah batin adalah hubungan intim, berkongsi masalah, mendengar luahan isteri, berbual dan memesra serta mendidik ajaran agama terhadap isteri. Terdapat pelbagai nas Al-Quran dan Sunnah berkenaan nafkah. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya, sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuannya yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Surah Al-Talaq ayat 7. Selain itu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, dan mereka para isteri mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian, wahai para suami. Hadis riwayat Muslim 2137. Saya Siti Nur Nabila binti Norzan seterusnya akan membentangkan tentang kadar nafkah. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini, para ulama bersepakat bahawa penentuan jumlah nafkah yang wajib diberikan kepada si isteri adalah bergantung kepada kemampuan para suami dan bukannya berdasarkan status isteri, sama ada isteri berasal daripada keluarga yang berada ataupun keluarga yang sederhana. Sesetengah ulama pula berpendapat bahawa kadar minimum nafkah yang patut diberikan kepada para isteri adalah keperluan makannya setiap hari. Namun, keperluan isteri sepatutnya mengikut keadaan semasa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sebab yang diwajibkan nafkah ke atas suami. Yang pertama adalah perkahwinan, sebab kedua adalah keturunan, dan sebab yang terakhir adalah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga, sebagai contoh anak angkat. Saya akan menerangkan tentang faktor mendorong pengabaian nafkah. Yang pertama, isteri mempunyai kerja tetap yang lebih baik daripada si suami. Dalam arti kata lain, jumlah pendapatan isteri lebih tinggi daripada jumlah pendapatan suami yang dapat menampung diri sendiri dan keluarga. Sebagai contoh, isteri mempunyai gaji RM3,000 dan si suami pula mempunyai gaji RM2,000. Hal ini menyebabkan si suami mengambil kesempatan untuk tidak memberi nafkah kepada isteri. Seterusnya, kekurangan pengetahuan dan pendidikan yang berlatar belakangkan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar. Dan seterusnya adalah isteri lebih manjakan suami menjadi salah satu punca suami mengabaikan nafkah kepada isteri. Saya, Nurul Syairah Zakina, akan meneruskan pembentangan dengan kesan suami mengabaikan nafkah. Seperti petikan yang berada di sini, jika suami mengabaikan dari memberi nafkah kepada isterinya, maka suami akan berdosa. Sebagai contoh, suami tidak memberi nafkah sepanjang 3 bulan ataupun pada tempoh masa yang lama, dan jika isteri itu tidak bekerja, maka
itu akan menzalimi isteri, kerana isteri akan terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Suami hendaklah bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isteri, bukan membiarkan sahaja begitu. Itu memberi kesan, dan dari hukum syarak, dari hukum Islam, itu adalah berdosa. Seterusnya, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang memberi nafkah kepada isteri, anaknya serta ahli keluarganya, maka ia, iaitu nafkah, akan diberikan sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, cara-cara mengatasi nusyuz suami. Ada 3 cara yang boleh dilakukan oleh isteri untuk mengatasi nusyuz suami. Yang pertama, isteri boleh menasihati suami tentang tanggungjawabnya dengan nada dan cara yang baik. Seterusnya, sekiranya suami masih tidak berubah, maka isteri boleh meminta tolong ahli keluarga ataupun hakim. Dengan jika hakim akan mengenakan tindakan yang sesuai untuk memperbaikinya. Yang terakhir, jika kesemua cara-cara ini tidak berkesan, sekiranya belum mampu mengubah suami, kedua-dua belah pihak boleh menghantar wakil sebagai orang tengah untuk mendamaikan atau memisahkan mereka. Kesimpulannya, dalam pemberian nafkah, seorang suami hendaklah mendahulukan isteri dan juga anak-anak daripada orang lain, termasuk ibu bapa. Nafkah isteri, bahagian anak-anak, duit pada isteri dan duit pada anak-anak adalah nafkah wajib bagi isteri. Tidak harus juga suami mengabaikan nafkah kepada isteri dan anak-anak dengan alasan ingin membantu ibu bapa di kampung, kerana menafkahi isteri dan anak-anak adalah wajib dan mesti didahulukan. Jika benar ibu bapa memerlukan nafkah daripada suami, maka suami hendaklah menafkahi mereka tanpa mengabaikan isteri dan anak-anak. Itu pun jika dia mampu menampung semua mereka. Jika tidak, hendaklah dia mendahulukan isteri dan anak. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.